Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 2, 2B, 2RK dan juga 2B. Jadi kita sambung balik topik reka bentuk elektronik. Yang sebelum ni saya dah bagi video tentang simulasi. Jadi kita sambung. Sekarang kita masuk ke topik membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Dalam pembelajaran ini, kamu kena belajar cara-cara nak buat satu litar. Litar pertama adalah litar mikro pengawal. Yang satu lagi litar untuk kita letak litar input dan juga output. Jadi kita lihat pada slide ni. Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Kita nak bina satu litar simulasi. Litar simulasi, kamu faham maksud simulasi ni kita tiru benda yang sebenar. Kita tiru produk sebenar. Tapi tak sama. Dan yang berfungsi dengan perisian khas. Maksudnya, dah siap satu litar tu, kita kena masukkan satu pengaturcaraan menggunakan perisian khas. Okey, yang pertama, pengenalan perisian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Yang kedua, fungsi asas arahan atau cara untuk membina simulasi blok. Yang ketiga, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. D. Merancang pengaturcaraan untuk menghasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Dan E. Langkah untuk memaparkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Okay, ini benda yang akan korang belajar lah. Okay, next. Okay, first kita kena membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okay, yang pertama, litar simulasi ialah litar yang hampir menyerupai litar sebenar. Itu saya dah beritahu. Kita bina satu litar supaya kita boleh buat litar tu sebelum kita hasilkan satu produk yang sebenar lah. Okay, litar tu dia sama je dengan produk sebenar, tapi dia adalah cara yang lebih ringkas, yang mudah. Dan cara yang saya maksudkan tu adalah menggunakan papan litar Arduino tu yang video lepas tu saya ada beritahu, ada tunjukkan yang diterangkan oleh Cikgu Alias tu kan. Benda tu. So kita terusnya kita tengok yang nombor 2, litar ini mempunyai cara-cara suatu sistem yang dibina itu beroperasi dan berfungsi sebelum sistem sebenar dibangunkan. Jadi litar simulasi yang kita buat tu, kita letak dia punya peranti, device input, device output. Jadi kita buat satu litar, lepas tu kita akan test. Sebelum tu kita masukkan program lah. Kita teach dulu mikro pengawal tu. Lepas tu barulah kita test. Dia berfungsikan baik ke tak. Itu fungsi dia, litar simulasi ni. Ketiga, bertujuan untuk mengurangkan masalah kerosakan. Bila kita dah test, kita akan dapat kena pasti sebarang kesalahan ataupun kerosakan dengan menghasilkan litar simulasi ni. Benda-benda semua tu kita dapat kena pasti lebih awal sebelum produk akhir dibuat ataupun dibina. Okey. Yang keempat, simulasi yang digunakan adalah berdasarkan lakaran gambar rajah blok pengoperasian diod pemancar cahaya berkelip. Dalam topik tingkatan 2 ni, kamu akan buat satu litar simulasi lah, iaitu pengoperasian diod pemancar cahaya berkelip. Simple je. Kamu akan ada satu papan litar yang ada mikro pengawal tu, lepas tu dia ada satu papan roti macam tu. Kemudian kamu akan pasang. Lepas tu kamu akan masuk program dia dan kamu akan test. Lampu diod pemancar ni ataupun LED ni menyala ke tak, kelip-kelip ke tak, macam tu lah. Okey. Ataupun macam Cikgu Alias sebelum ni cerita kan, dia dah buat satu papan litar tu, litar simulasi lah. Bila cahaya gelap, LED menyala. Bila cahaya terang, LED akan off ataupun malap ataupun padam. Okey. Yang kelima, simulasi ini melibatkan pengaturcaraan dengan menggunakan blok peranti input dan peranti output. Okey, jadi yang macam saya dah terangkan tadi, simulasi ini melibatkan pengaturcaraan dengan menggunakan blok peranti input dan peranti output. Okey.
Pengenalan, perisian, pemprosesan, pengaturan secara teks. Apa yang dimaksudkan dengan tajuk ni? Saya akan terangkan secara mudah lah, secara ringkas. Apa itu perisian ataupun software dan pengaturan secara teks. Pengaturan secara teks ni maksudnya kita teach mikro pengawal tu, kita ajar mikro pengawal tu dengan menggunakan perkataan. Dia ada perkataan-perkataan ataupun kod-kod perkataan yang tertentu lah untuk korang kena key in, lepas tu korang kena proses supaya mikro pengawal tu dia faham, dia boleh melakukan kerja dia. Okey, yang pertama, digunakan untuk mana blok simulasi. Software ni digunakan untuk buat satu litar simulasi. Yang kedua, aplikasi M5 boleh dimuat turun daripada Google Play Store untuk melaksanakan simulasi tersebut. Jadi korang boleh download apps M5 ni dekat Google Play Store ataupun kalau guna Apple dekat Apple Store lah. Tapi saya baru ni saya ada check dekat Play Store. M5 ni tak ada. Mungkin sekarang dia telah tukar nama ke, saya pun tak tahu, ataupun dia gunakan software lain ke, itu saya tak tahu. Tapi tak apa, kita concentrate pada M5 ni. Yang penting kamu faham apa fungsi software tu. Lepas tu program tu macam mana dia laksanakan, kita key in, lepas tu macam mana mikro pengawal boleh menjalankan tugas dia. Itu yang paling penting. Yang ketiga, apabila perisian dibuka, perumah home akan dipaparkan. Okey, ni dia ceritakan tentang apps M5 ni yang ada kat Google Play Store ni. Okey, bila kita dah install kan, kita install, kemudian kita buka lah apps tu. Bila kita buka, kita klik, ada perumah home lah akan dipaparkan. Kemudian fungsi asas arahan atau cara untuk menggunakan simulasi blok. Okey, fungsi asas arahan. Jadi arahan ni macam kita nak ajar mikro pengawal tu, kita kena bagi arahan lah. Itu fungsi dia. Jadi arahan-arahan tu ada dalam apps M5 tu lah, yang ada kat Play Store tu. Okey, yang pertama, tengok dekat slide ni. Kena pasti fungsi asas arahan atau cara. Jadi kita kena tahulah fungsi asas arahan tu untuk kita programkan pada mikro pengawal ni. So yang kedua, kita tengok apabila simbol plus ditekan, paparan arahan akan kelihatan pada skrin. Ini merujuk pada apps. Bila kita tekan plus kan, dekat paparan home screen tu, kita tekan tanda tambah, kemudian paparan arahan akan kelihatan pada skrin. Jadi dia akan keluarkan paparan lah. Okey, dia macam ni Okey, ni macam ni lah paparan dia. Dia ada, bila kita klik, kita buka apps tu, akan keluar home screen lah. Okey, kat home screen tu dia ada tanda plus. Kamu tekan plus tu, dia akan paparan ni dia akan keluar variable, controller, input output, decision, graphic design dengan others. Jadi benda ni lah yang kamu kena gunakan untuk buat programming nanti. Okey, kita balik-balik Nombor 3, hanya kumpulan arahan, decision, graphic design dan others digunakan sebagai asas pembelajaran. Apa yang kamu kena faham ataupun kena belajar secara asasnya lah. Tak perlu pergi mendalam lagi. Ni yang decision ni, graphic design dan juga others ni lah yang ada dekat ni ni decision, graphic design dengan others ni yang kamu kena belajar, kena tahulah. Okey, kita back balik. Alright, kita pergi sini. Okey, ni yang saya dah terangkan tadi. Jadi apa yang ada pada decision, apa yang ada pada graphic design dan apa yang ada pada others ni. Okey, jom kita lihat. Okey, untuk decision ni, arahan dia tu dekat jadual tu. And if, apa fungsi dia? Menamatkan arahan if. Lepas tu pula dia ada lagi arahan atau cara dia. If button A1 sama dengan press. Jadi apa fungsi dia? Untuk mengesan sama ada butang tertentu ditekan pada antara muka. Contoh button A1. Okey, ni untuk decision apa yang ada arahan atau cara dia dan juga fungsi. Jadi korang tahu and if apa fungsi dia. If button A1 sama dengan press, apa fungsi dia. Graphic design. Okey, arahan atau cara dia pula macam ni.
button A1 show sama dengan on. Apa fungsi dia? Fungsi untuk menambahkan button A1 di atas skrin. Boleh tukar kepada button B1 ataupun button C1. Lepas tu ada pula button A1 show tag sama dengan tag. Jadi fungsi dia padam dan simpan perkataan yang baru. Contoh tag di dalam memori button A1. Contoh button A1. Button A1 update ni arahan yang seterusnya lah. Untuk menambahkan kandungan memori button A1. Okey, ni dia punya arahan atau cara untuk yang graphic design dan juga fungsi dia. Ni kamu harus ingatkan dan juga fahamkan lah. Itu adalah bahasa ataupun teks pengaturcaraan. Kalau tersalap type, mungkin fungsi tu tak berfungsi. Okay, yang ketiga ni others. Okay, others ni arahan atau cara dia go to sama dengan 1. Timer 1 second. Itu non. Inilah fungsi-fungsi dia go to ni. Contohnya go to sama dengan 1. Yang pertama fungsi dia pergi ke barisan arahan atau cara yang tak ditentukan untuk mengulangi arahan. Okay, yang kedua dia letakkan pada air pengaturcaraan untuk melengkapkan pengaturcaraan. Ni fungsi-fungsi ni lah arahan atau cara tu. Jadi apa yang penting korang boleh tahulah fungsi-fungsi decision tu, apa yang ada, apa arahan-arahan dan juga fungsi arahan tu, graphic design dan others ni. Seterusnya kita pergi kepada pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Okey, beberapa syarat mesti dipatuhi untuk membina satu simulasi asas dengan menggunakan blok. Contohnya inilah. Tadi kan dah tunjukkan dekat dekat decision, graphic design dan others kan. Ni details je lah. Okey, macam ni kan. Arahan note untuk menuliskan catatan pengaturcaraan yang dibina. Contoh memakan blok simulasi. Jadi arahan-arahan ni dia ada fungsi-fungsi dia. Okey, ada fungsi-fungsi. Jadi kamu harus dan tahulah apa fungsi-fungsi dia. Okey, seterusnya kita merancang pengaturcaraan untuk menghasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Jadi dalam topik ni, dalam tajuk ni, kita nak buat satu pengaturcaraan, satu program untuk hasilkan satu simulasi blok lampu LED berkelip. Diod pemancar cahaya ni LED. Jadi kita ringkaskanlah. Kita merancang untuk membuat pengaturcaraan ataupun program untuk buat satu simulasi blok LED berkelip. Okey, nombor 1. Berikut adalah contoh pengaturcaraan yang dirancang sebelum arahan atau disusun dalam perisian. Jadi kita kena rancang dahulu dia punya program dalam bentuk teks pula sebelum kita masukkan dalam mikropengawal menggunakan perisian M5 tadi lah. Okey. Yang kedua, ia adalah untuk menghasilkan simulasi blok diod pemancar cahaya berkelip. Jadi itulah fungsi dia program ni untuk hasilkan simulasi ni lah, lampu LED ni. Okey, ni pengaturcaraan dia. Jadi benda ni kamu kena tahulah step-step dia. Okey, yang pertama ni note memaparkan blok simulasi. Jadi benda-benda ni kamu kena tulis ataupun type dalam apps tu, dalam apps M5 tu kan. Benda-benda ni kamu kena ada. Kalau tak ada salah satu, nombor 10 tak ada, mungkin LED tak menyala. Macam tu. Okey. Kalau nombor 13 pun tak ada, nombor 13 tak ada pun sama juga. Okey, langkah untuk memaparkan simulasi blok diod pemancar berkelip. Okey, langkah yang pertama. Okey, ni step-step ataupun cara-cara ataupun langkah-langkah yang perlu kamu buat pada app tu app M5 tu. Okey, yang first step dekat halaman home tu lah. Bila kamu dah install, okey, kamu klik apps tu. Jadi dia akan buka halaman home lah dekat apps tu. Saya nak terangkan sebab dekat Play Store pun dah tak ada apps tu kan. Jadi macam susah sikit lah. Tapi kita tengok pada ni lah yang tadi saya tunjuk tadi kan. Ni dia akan keluar. Okay, dia akan keluar ni lah benda ni dekat handphone korang lah. Kalau korang guna handphone, dia ada juga software yang menggunakan laptop, ada juga. Tapi kalau untuk pembelajaran kamu ni guna apps ni lah, M5 ni yang biasanya menggunakan handphone. Okey, kita pergi sini balik. Okey, ni arahan dia. Jadi
Okey. Tekan simbol plus untuk muka halaman add. Jadi halaman head ni dia keluar halaman yang ni lah. Yang ni tadi. Ni. Yang ni. Add, nampak? Add. Jadi dia akan keluar ni. Alright. Sekejap. Okey. Kemudian disuruh tekan mana-mana kumpulan arahan untuk menunjukkan semua arahan. Okey. Dekat paparan tu nanti dia ada simbol ni lah. Apa fungsi simbol ni? Simbol ni tunjukkan semua arahan di bawah setiap kumpulan arahan. Kalau ni kembali ke halaman home. Ni back lah kira kan. Kamu biasa kan. Dekat handphone pun sama juga. Kalau yang gambar nak panah ke belah kiri tu adalah back. So untuk dalam apps ni, kita tekan tu dia akan balik ke home, ke muka yang asal lah, yang awal-awal software tu. Kemudian ada logo macam ni, simbol macam ni. Okey, maksud dia sembunyikan semua arahan di bawah setiap kumpulan arahan. Dan last kali ni tanda right, perintah add digunakan untuk memasukkan arahan atau cara ke dalam home. Maksudnya ni macam enter lah, macam enter. Okey. Bila dah tu, kita pergi kepada langkah kedua pula. Masukkan arahan atau cara tersebut ke dalam perisian secara tag. Masukkan arahan tu lah dalam perisian untuk buat pengaturcaraan lah, ataupun programming secara tag. Okey, yang kedua, pilih arahan atau cara yang hendak digunakan. Okey, pilihlah macam yang tadi tu. Ni arahan-arahan ni. Ni. Arahan-arahan ni. Ni arahan semua masukkanlah. Kemudian okey, nombor 3 tu. Kemudian tekan simbol right untuk masukkan arahan pada halaman home dan menyusun arahan atau cara menjadi pengetahuan yang berfungsi. Bila dah masuk arahan tu, tekan right. Kalau kita dah setuju, kita enter macam tu. Tu maksud dia simbol right ni. Untuk memasukkan arahan pada halaman home dan menyusun arahan atau cara menjadi pengetahuan yang berfungsi. Jadi lepas kita masukkan tu, kita susun dia punya arahan tu lah. Susun lock supaya lampu LED tu boleh berfungsi dengan baik. Langkah 3, selepas pengaturan dimasukkan, tekan simbol 3 dot dan tekan run untuk menjalankan simulasi. Jadi bila dah masukkan semua arahan pengaturcaraan tu, tekan simbol 3 dot ni dan kemudian tekan run untuk menjalankan simulasi. Seterusnya pada langkah 4, tekan block switch, tekan tutup. Lihat LED itulah menyala ke tak. Kalau menyala, maksudnya program yang kamu masukkan tu kira berjaya lah, betul lah. Itu maksud dia. Okey, next kita akan masuk kepada membuat penyambungan litak input dan litak output pada makro pengawal. Jadi saya stop sekejap dan harap korang dapat faham lah, sebab topik ni memang dia programming kan. Ada orang minat, ada orang tak minat. Nak tak nak, korang kena belajar, kena fahamkan, kena tahu. Okey, apa fungsi-fungsi, apa peranan pengaturcaraan, apa peranan perisian. Kenapa kita perlu ada software tu untuk masukkan pengaturcaraan. Benda tu lah secara asasnya kamu kena tahulah sebelum kamu nak hasilkan satu produk. Macam yang kamu belajar ni adalah produk lampu LED berkelip. Dia ringkas, simple. Banyak lagi sebenarnya. Macam buzzer siren berbunyi pun ada juga. Sama je, cuma kamu dia punya arahan tu lain lah sikit. Dan juga output dia pun lain, iaitu menggunakan buzzer lah. Kalau yang siren tu yang ada bunyi tu, dia menggunakan buzzer lah ataupun siren. Jadi stop sekejap sini. Nanti saya akan sambung balik. Okay, Assalamualaikum.